Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada meja dan kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Okey, saya Muhammad Rizwan bin Bahudin, nombor matrik 289341 daripada kumpulan 4 VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat. Okey, tajuk kumpulan ini ialah kepentingan kata-kata aluan dan ucapan. Di sini saya ingin menerangkan pendahuluan iaitu pengenalan kepada kepentingan kata-kata aluan dan ucapan. Okey, di dalam setiap komunikasi, ucapan dan kata aluan adalah satu perkara yang perlu dikuasai bukan sahaja oleh pimpinan masyarakat, agensi kerajaan, organisasi swasta tetapi juga individu yang sentiasa berhadapan dengan orang ramai. Pengucapan terdiri daripada 4 jenis ucapan iaitu ucapan spontan, hafalan, manuskrip dan extemporaneous. Seterusnya, seseorang individu perlulah bersedia mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu keadaan dan sentiasa bersikap optimis kerana sikap sebegini dapat membantu seseorang individu untuk membuang perasaan gemuruh untuk berucap di khalayak ramai. Pengucapan awam juga merujuk kepada sikap dan personaliti seseorang pemimpin, di mana seseorang pemimpin perlulah sentiasa yakin dan percaya pada diri sendiri. Seterusnya, ucapan juga adalah salah satu perpindahan maklumat, idea, perasaan dan fikiran seseorang. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Yuwa Raja. Nombor matrik saya adalah 289233. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan kata-kata aluan. Yang pertama, kata-kata aluan berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi dengan para hadirin di sesebuah majlis. Apa yang saya ingin menyampaikan di sini adalah kata-kata seperti selamat datang, jemput makan merupakan kata-kata yang sering digunakan dalam sesebuah majlis untuk berinteraksi dengan para hadirin. Yang kedua, bahasa yang mampu mengeratkan sifat kefahaman antara satu sama lain. Sebagai contoh, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Oleh itu, kalau kita melaksanakan sesebuah majlis, sangat digalakkan untuk melaksanakan majlis tersebut dalam bahasa kebangsaan kita. Yang ketiga, ucapan dan kata-kata aluan dapat mencerminkan perwatakan manusia. Sebagai contoh, seorang tuan majlis perlu menggunakan kata-kata yang baik ataupun positif semasa ucapannya. Yang terakhir, tuan majlis dapat meningkatkan sahsiah diri melalui kata-kata aluan ataupun ucapan. Sekiranya seseorang tuan majlis, dia perlu memikul tanggungjawab yang berat. Oleh itu, dia perlulah berani menghadapi sebarang rintangan semasa proses majlis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mejar dan kawan-kawan. Saya Arisha Najwa binti Muhammad Mazlan, nombor matrik 289013. Saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis kata aluan dan ucapan. Terdapat dua jenis kata aluan dan ucapan iaitu majlis rasmi dan tidak rasmi. Contoh dalam majlis rasmi seperti majlis persidangan, seminar dan lain-lain. Dalam ucapan rasmi, penyampaian ucapan dalam majlis formal yang dihadiri oleh tetamu khas atau orang-orang kenamaan seperti menteri besar dan lain-lain. Dalam ucapan rasmi, pengucap perlu membuat persediaan dari segi isi kandungan ucapan yang ingin disampaikan kepada para tetamu. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang majlis tidak rasmi. Contohnya,
sambutan hari jadi, majlis perkahwinan. Ucapan tidak rasmi merupakan ucapan yang disampaikan secara bebas tanpa terikat sebarang prosedur. Ucapan jenis ini juga menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan terus kepada maksud. Misalnya ucapan dalam majlis hari jadi ataupun majlis perkahwinan dan majlis lain-lain lah. Ucapan jenis tidak rasmi boleh diselitkan dengan unsur jenaka dan tidak terlalu formal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Normala binti Khalid, nombor matrik 289380. Saya akan membentangkan mengenai format dan contoh bagi panduan menghasilkan karangan, kata-kata aluan dan ucapan. Ucapan lazimnya dibuat ketika berlakunya sesebuah majlis yang dianjurkan. Antara majlis yang biasa mempunyai ucapan adalah seperti berikut: majlis perasmian, majlis perpisahan, majlis meraikan seseorang, majlis mengingati hari tertentu. Selain itu, ucapan yang biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang mempunyai pangkat atau jawatan yang lebih tinggi di dalam sesebuah organisasi, jabatan maupun agensi. Namun, terdapat juga majlis yang memberikan ruang kepada wakil-wakil tertentu seperti murid maupun guru untuk memberikan ucapan. Bagi gelaran ataupun panggilan, dalam karangan ucapan, setiap gelaran dan panggilan kepada jemputan yang hadir perlulah bersesuaian. Sebagai contoh, gelaran atau panggilan untuk individu berikut adalah seperti Yang di-Pertuan Agong, iaitu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertua Negeri, iaitu Tuan Yang Terutama. Perdana Menteri Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat. Timbalan Perdana Menteri, iaitu Yang Amat Berhormat. Menteri ataupun Timbalan Menteri dipanggil Yang Berhormat. Wakil Rakyat ataupun Adun dipanggil Yang Berhormat. Dalam format karangan ucapan, terdapat 3 perkara penting yang perlu diambil perhatian, iaitu pertama, pengenalan, kedua, isi, ketiga, penutup. Yang pertama iaitu pengenalan. Setiap ucapan perlu dimulakan dengan kata-kata aluan. Kata-kata aluan ini perlu disusun mengikut protokol atau tahap kedudukan para jemputan yang hadir di dalam sesebuah majlis. Yang kedua, isi. Isi lazimnya dimulakan dengan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur majlis, yang kemudiannya disusuli dengan menyebut tujuan ucapan. Isi ucapan perlu tertumpu kepada memberi penerangan, penjelasan, pengetahuan, nasihat ataupun peringatan kepada hadirin yang hadir. Letakkan 1 atau 2 kata penghadapan sebelum memulakan isi baharu untuk menarik perhatian seperti hadirin yang dihormati sekalian. Yang ketiga adalah penutup. Adalah digalakkan untuk memasukkan kiasan, pantun atau peribahasa supaya ucapan tersebut menjadi lebih menarik. Antara pantun yang selalu kita dengar di dalam majlis perpisahan seperti tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Ucapan penutup perlu disudahi dengan ucapan terima kasih dan mengucapkan salam kepada hadirin yang hadir, terutamanya kepada jemputan yang diraikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada meja dan rakan-rakan semua. Nama saya Muhammad Rizal bin Zabah. 289110 akan menerangkan keperluan kata-kata aluan dan ucapan. Yang pertama,
Kata-kata aluan dan ucapan adalah sebagai salah satu nadi penting bagi sesuatu majlis yang akan dijalankan dan yang sedang dijalankan. Yang kedua, kata-kata aluan dan ucapan perlu disampaikan ketika sesuatu majlis itu akan bermula. Dan yang ketiga, perlu memastikan penjagaan bahasa yang elok ketika berucap, terutama sekali apabila pembesar-pembesar menghadiri majlis yang tersebut. Dan yang keempat pula, kebiasaannya kata-kata aluan akan dihiasi dengan kata-kata yang indah dan menarik seperti pantun, peribahasa dan kepada semua. Saya Denisha Rajendran, nombor matrik 283403, ingin menerangkan tentang kesan tiada kata aluan. Yang pertama ialah tetamu tidak mengetahui tujuan majlis diadakan. Teks ucapan dan kata-kata aluan perlu menyentuh tujuan asal majlis tersebut diadakan pada awal majlis diadakan. Sebagai contoh, juru majlis akan menyatakan pengalaman dan latar belakang untuk para tetamu untuk mengetahui majlis tersebut dengan lebih mendalam. Selain itu, tidak peka dengan kehadiran tetamu kehormat. Panggilan hormat bagi tetamu kehormat bergantung pada gelaran atau seseorang individu tersebut. Sebagai contoh, Yang Amat Berhormat digunakan untuk Perdana Menteri. Jika beliau merupakan pegawai kerajaan yang berjawatan atau berpangkat, akan memanggil sebagai Yang Berbahagia. Hal ini disebabkan para tetamu yang hadir pada majlis tersebut dapat menghormati dan mengenali tetamu khas yang berada di sesebuah majlis. Di samping itu, tidak peka terhadap masa majlis yang ditetapkan. Setiap teks ucapan yang ditulis bergantung pada masa yang diperuntukkan oleh penganjur. Jadi, penulis teks ucapan perlu mengetahui masa yang ditetapkan oleh penganjur bagi setiap teks ucapan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh, memperuntukkan selama 5 hingga 10 minit untuk tetamu kehormat memberi ucapan. Dengan mengadakan masa, para tetamu juga boleh mengetahui dan mengatur masa mereka dengan betul. Akhirnya, tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang menjayakan majlis tersebut. Penghargaan merupakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan majlis ini maupun secara langsung dan tidak langsung. Dengan memberikan penghargaan, boleh memberikan impak yang baik untuk para tetamu terlibat dalam majlis tersebut dan boleh memupus semangat mereka kerana mereka telah bekerja tidak mengira masa dan waktu untuk menjayakan majlis tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Firdaus, nombor matrik 289174. Di sini saya akan membentangkan kesimpulan atau penutup kepentingan kata-kata aluan dan ucapan, di mana kesimpulan yang pertama, kata-kata aluan hendaklah menggunakan panggilan hormat yang betul mengikut status ataupun taraf tetamu. Ucapan hendaklah sesuai dengan majlis dan memerlukan kemahiran pertuturan dan ekspresi yang bersesuaian. Kesimpulan yang seterusnya, ucapan dan kata-kata aluan perlulah mudah difahami agar para hadirin yang hadir menerima dan mendengar ucapan yang disampaikan. Penutup yang seterusnya, ucapan dan kata-kata aluan perlu menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan menggunakan nada suara yang yakin dan jelas ketika berucap. Kesimpulan dan penutup yang terakhir, panggilan hormat harus disebut dengan betul supaya tetamu yang hadir tidak berkecil hati. Sekian dari kami. Terima kasih.